Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Kanta 744 dimulakan dengan rangkuman berita-berita utama hari ini dan perinciannya dalam segmen esensi. Murid dan pelajar sekolah terjejas banjir bebas memakai pakaian yang sesuai pada sesi persekolahan minggu depan. Menurut Kementerian Pendidikan, kelonggaran turut diberi kepada mereka yang tidak mampu. Tiada kelas akademik pada minggu pertama persekolahan. Sebaliknya, diganti dengan program dan aktiviti yang boleh menerapkan nilai adab, akhlak dan motivasi. Menurut Ketua Pengarah Pendidikan, guru boleh melaksanakan pendekatan didik hibur dan pembelajaran berasaskan projek mudah bagi menarik minat murid. Perubahan takwim permulaan sekolah ke Januari boleh dilaksanakan segera. Ini dengan mengurangkan jumlah cuti persekolahan sedia ada. Bagaimanapun langkah itu dilihat akan mengganggu waktu rehat para guru dan pelajar selain memberi kesan dari sudut ekonomi dan pelancongan. Cadangan pengagihan wang bantuan awal persekolahan terus ke akaun murid dalam pertimbangan KPM. Ia bagi memastikan insiden seperti kecuaian dan kecurian tidak berlaku lagi. Langkah itu bagaimanapun perlu mengambil kira kesediaan pihak bank dan kesukaran murid di pedalaman berurusan dengan institusi kewangan. Segera membuat pendaftaran baharu atau kemaskini data bagi sumbangan tunai rahmah STR sebelum 31 Mac ini. Gesaan Kementerian Kewangan itu bagi memastikan rakyat yang layak tidak tercicir daripada menerima bantuan tersebut. Kerajaan telah mengumumkan pembayaran STR Fasa 2 diagihkan awal April ini. Bayaran STR Fasa 3 dan Fasa 40 masing-masing pada Julai dan November depan. Pelan pinjaman dan skim perlindungan untuk golongan B40 bakal diperkenal. Menerusi satu lagi inisiatif Payung Rahmah. Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Kos Sara Hidup memaklumkan sesi libat urus bakal diadakan bersama wakil bank dan syarikat insurans minggu depan. Institusi pengajian tinggi, pejabat swasta dan hospital antara lokasi terbaru yang bakal dilengkapi kemudahan mesin layan diri di bawah inisiatif pendapatan rakyat IPR menjelang akhir tahun ini. Setakat ini lebih 15,000 permohonan diterima, 4,000 daripadanya memenuhi syarat ditetapkan. Tarikh melihat anak bulan Ramadan tahun ini ditetapkan pada petang 22 Mac depan. Pada malam itu, dia telah mempersetujui penetapan awal Ramadan adalah berdasarkan ruqyah dan hisab. 29 lokasi di seluruh negara bagi melihat anak bulan telah diperkenankan jawatan kuasa itu. Aktiviti mendidik masyarakat dalam membenci rasuah perlu dipergiat. Untuk itu, SPRM mahu Pertubuhan Anti Korupsi Malaysia PAKAR aktif memainkan peranan tersebut. Kewujudan PAKAR adalah bagi mengatasi masalah rasuah dan salah guna kuasa. Justru pengalaman serta kepakaran khusus ahli persatuan itu mampu mengembalikan kecemerlangan Malaysia di mata dunia. Disyaki meminta dan menerima rasuah sebanyak RM47,000. Seorang pengurus besar sebuah agensi kerajaan direman 6 hari bagi siasatan lanjut. Suspek berusia 41 tahun itu disyaki meminta dan menerima wang berkenaan sebagai balasan memperakukan kesempurnaan projek kerja pembersihan, penyediaan tapak dan infrastruktur bagi projek di bawah pakej ransangan ekonomi prihatin rakyat. Perintah reman dikeluarkan Magistrate Nabilah Nizam. Ini pula di Mahkamah
Operasi dilaksana bersama polis dan JPJ. Antara kesalahan dikesan, guna khidmat pemandu pelancong tanpa tauliah dan kenderaan persiaran tidak berlesen. Baik, setakat 7 malam, lebih 9,000 penduduk terjejas banjir di Johor masih ditempatkan di PPS. Ada daripada mereka berada di situ sejak setengah bulan lalu. Bagi mengisi masa, aktiviti memasak secara gotong royong ataupun rewang dianjurkan. Taufik Salimin yang berada di Batu Pahat ada perinciannya. Taufik, silakan. PPS SJKC yang ni di Padang Yani, yang mana ini sebahagian daripada aktiviti yang mereka lakukan ketika berada di PPS, iaitu memasak untuk dinikmati oleh penduduk-penduduk terjejas yang ditempatkan di sini. Okey, hari ini kita nak masak apa ni Pak Cik? Hari menu kita adalah mi sup dan mion sup. Mion sup malam. Okey, dan menu ni memang sesuai untuk semua penduduk, termasuk kanak-kanak, warga emas juga kat sini kan? Ya, sesuai. Okey, macam dekat sini saya difahamkan mereka akan masak sebanyak 5 kali sehari, 4 kali. Ya, sarapan pagi, makan tengah hari, minum petang dan makan malam 4 kali sehari. Okey, biasanya start masak pukul berapa setiap hari Pak Cik? Okay, masak untuk makan malam, kita start dalam pukul 3 petang kita dah siap masak, dah buat persediaan untuk makan malam. Jadi kita buat pembagian selepas pukul 6 petang. Selepas pukul 6 petang akan diagihkan kat sini. Makan secara bungkus atau dalam dulang ke macam mana? Makan tiap-tiap keluarga kita bekalkan dengan mangkuk. Untuk berapa keluarga kita akan bagilah. Kalau katakan dia untuk 5 keluarga, kita secukupnya untuk 5 keluarga. Dan dia akan boleh minta lebih daripada itu andainya tak cukup. Jadi kalau andainya masak petang ni lebih, memang biasa lebih. Jadi siapa ni makan malam, kata orang Jawa tu mentong. Mentong, betul. Mentong. Mentong tu, dia akan boleh lagi mentong. Okey. Tengah malam. Okey, so baiklah, ini yang kita nak tunjukkan aktiviti dekat PPS, walaupun mereka dalam keadaan yang hiba, dalam duka cita, tapi bila ada aktiviti macam ni, saya percaya mereka rasa gembira. Betul Pak Cik? Betul. Okey, jadi ini saja Pak saya kongsikan untuk Kanta 744 kembali bersama Syairul di Angkasa Putih. Silakan Syairul. Baik, terima kasih Taufik. Manfaatkan sistem dalam talian e-reporting bagi sebarang aduan berkaitan kerugian harta benda akibat banjir. Langkah tersebut akan memudahkan penduduk yang masih berlindung di PPS. Selain itu, bermula esok, PDRM turut menempatkan anggotanya di pusat berkenaan bagi membantu penduduk menggunakan sistem tersebut. Penduduk juga boleh membuat laporan seperti biasa di balai-balai polis berdekatan. Baik, 180 pegawai sukarelawan Angkatan Pertahanan Awam yang dihantar ke Johor dari negeri lain untuk operasi banjir bakal diganti. Jumlah keanggotaan pasukan baru bakal dimuktamadkan. Mereka akan dipilih daripada kalangan 10,300 anggota. Majlis Makan Malam sempena sambutan Jubli Emas Persatuan Pemaju Hartanah dan Perumahan Malaysia berlangsung malam ini. Langsung bersama Suhil Madnor di Bandar Utama untuk perkembangan semasa. Suhil, silakan. Baik, terima kasih Syai di Wisma Berita Angkasa Putih. Saudara penonton Kata 744, salam perpaduan, salam Malaysia yang bandari. Ya, saya kini berada di Bandar Utama bagi majlis sambutan Jubli Emas Persatuan Pemaju Hartanah dan Perumahan Malaysia REHDA yang bakal diserikan dengan kehadiran Perdana Menteri Yang Berhormat Datuk Seri Anwar Ibrahim. Untuk rekod, REHDA telah mencapai usia 50 tahun dan telah mempunyai lebih 1,500 ahli dari seluruh negara. REHDA juga berperanan sebagai suara yang mewakili pemaju atau rujukan untuk mengetengahkan isu yang berkaitan pembangunan perumahan dan hartanah. Sedikit perkongsian saudara, baru saja diumumkan hari ini pasaran harta tanah mencatatkan pertumbuhan pada tahun 2022 dengan lebih 389,000 transaksi bernilai 179.07 bilion ringgit direkodkan, meningkat 29.5% di dalam bilangan dan 23.6% di dalam nilai berbanding tahun sebelumnya. Baiklah saudara, majlis sambutan 50 tahun
tahun Jubli Emas Reda ini dijangka akan bermula tepat jam 8.30 malam nanti. Apa yang saya dapat kongsikan tadi, baru sahaja Menteri Pembangunan Kerajaan Tempatan Yang Berhormat Ngah Kom Ming telah tiba ke majlis ini dan dijangkakan kita akan menanti Dewan Terhormat Yang Berhormat Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim yang akan tiba sekitar jam 8 malam nanti bagi meraihkan acara bersejarah ini. Baik, kita nantikan apakah intipati yang akan disampaikan oleh Yang Berhormat. Sekejap saja lagi kita kembali berakan tugas saya di Wisma Berita Angkasa Puri. Terus setia menonton Kanta 744. Baik, terima kasih Suhil di Bandar Utama. 550 juta ringgit nilai transaksi pelaburan disasar di Pelorih menerusi penganjuran pameran dan persidangan franchise antarabangsa Malaysia FIM 2023. Program menghimpunkan 150 pempamer dalam dan luar negara. Ia akan berlangsung di Pusat Konvensyen Kuala Lumpur pada 18 hingga 20 Mei. 15,000 pengunjung dijangka hadir FIM 2023. Kaji semula pelaturan bebas penebangan hutan Kesatuan Eropah EUDR yang bersifat diskriminasi. Itu desakan lebih 500 wakil pekebun kecil dari seluruh negara. Mereka menandatangani petisyen yang mahu Kesatuan Eropah mengiktiraf minyak sawit mampan Malaysia. Pada masa sama mengeluarkan Malaysia daripada kalangan negara yang berisiko sekiranya EUDR dilaksanakan. Beberapa institusi kewangan Asia Pasifik APEC dijangka terkesan dengan penutupan Signature Bank dan Silicon Valley Bank di Amerika Syarikat. Moody Investor Service bagaimanapun menjangkakan tiada kerugian besar daripada pegangan sekuriti hutang bakal berlaku. Impak peringkat kedua masih diteliti firma penyelidikan itu. Usaha menahan bekas Perdana Menteri Pakistan bertukar ganas. Ia berikutan insiden pertempuran melibatkan polis dan penyokong Imran Khan. Insiden tercetus di kediaman bekas pemimpin itu di Bandar Timur Laut Lahore ketika polis cuba menahannya atas perintah mahkamah. Pertempuran sama turut berlaku minggu lalu. Bekas Perdana Menteri itu terbabit dalam beberapa kes mahkamah sejak penyingkirannya awal tahun lalu dalam undi percaya di Parlimen. Arab Saudi mengancam untuk melarang penjualan minyak kepada negara yang mengenakan had ekspor bekalan dari negara terbabit. Turut bakal dilakukan pengurangan pengeluaran bahan api itu. Tegas Riyadh lagi pekerjanya. Proses tersebut menyusuli pusingan pertama 4 bulan lalu menyaksikan 11,000 pekerja diberhentikan. Ketua Pegawai Eksekutif Mark Zuckerberg berkata pemberhentian pekerja itu sebahagian daripada langkah penyusunan semula Meta. Penutupan SVB Jumaat lalu disusuli penutupan Signature Bank di New York 2 hari kemudian menyebabkan pasaran global bergolak. Ia menyaksikan pendeposit mula memindahkan wang simpanan mereka ke bank-bank lebih besar. Presiden Joe Biden memberi jaminan kedudukan sistem kewangan negara itu selamat. Pihak berkuasa diminta mengambil langkah kecemasan antaranya memberi bank akses kepada lebih banyak pendanaan. Saudara, paparan itu mengakhiri Kanta 744. Ikuti berita perdana selepas ini untuk paparan berita komprehensif. Saya Syarul Islam. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.